Penguasaan isi. Itu kita kena menguasai segalanya. Isi-isi apa yang kita nak sampaikan tadi. Maka dengan itu kita dapat menyampaikan tu dengan lebih sukses. Lebih selesa untuk menyampaikan. Kemudian bahasa. Penggunaan bahasa ni pun kadang-kadang perlu kita kena tahu. Pasal apa? Audien kita tadi siapa? Siapa golongan apa? Kanak-kanak, orang dewasa, orang tua, golongan pertengahan, golongan level tinggi ataupun golongan bawahan. So kita kena tahu siapa audien kita. So gaya bahasa apa yang kita nak gunakan? Gaya bahasa yang mana yang paling sesuai untuk kita nak sampaikan? Contoh, kita nak gunakan dialek daerah. Boleh kita gunakan, tapi kita kena tahu siapa audien kita ni. Jangan pula dialek daerah yang lain kita sampaikan kepada daerah pada negeri lain yang lain. Jadi mungkin di situ akan terjadi konflik kefahaman segi dialek bahasa tadi. So kita kena tahu gaya bahasa. Penggunaan. Contohnya kita nak gunakan bahasa bombastik sekarang ni. Zaman-zaman sekarang ni. Betul tak tuan-tuan dan puan? Zaman sekarang ni macam-macam eleh kan contohnya kan. Jadi kita kena tahu bahasa-bahasa kita nak guna. Sesuai atau tidak kita nak gunakan dalam penceramah-ceramah kita tadi ataupun dalam sebagai pengacara tadi. Kita nak tahu sesuai atau tidak. So kita kena kaji, kita kena selidik. Supaya benda ini menjadi lebih selesa dan open audience akan senang dengan kita. Akan dapat menerima kita dengan lebih selesa. So kita kena tahu gaya bahasa kita. Kita nak gunakan gaya. Contoh tak kisahlah kita guna gaya bahasa apa, itu kita kena pasti audiens kita. Contoh kita nak gunakan bahasa-bahasa sastra, bahasa-bahasa metafora contohnya. Kan? So kita kena tahu sesuai atau tidak. Siapa audien kita tadi? So kenal pasti. Kalau audien kita tadi berbagai-bagai golongan dalam tadi, dalam kumpulan tadi, dalam audien kita tadi banyak golongan. So kita kena tahu bahasa kita nak gunakan standard dia macam mana supaya semua lapisan golongan dalam audien kita tadi faham. Jadi tak ada pihak masuk pada golongan atasan saja, tetapi golongan bawahan, golongan pertengahan dia pun faham. Kadang-kadang semua orang tidak sama IQ je. So kita kena tahu. Kalau contohnya kita nak menyampaikan tadi sesuatu topik tadi dan ceramah kita tadi kepada kanak-kanak. Adakah kita nak masuk nak jadi kanak-kanak? Tuan-tuan dan puan, adakah kita nak jadi kanak-kanak? Tuan-tuan dan puan, tak. Okey, bukan kita nak jadi kanak-kanak, tetapi kita kena masuk dalam dunianya. Kita kena masuk dalam dunia. Macam mana kita nak dapatkan dia rasa selesa dengan kita? Jadi, di situlah nanti dia akan rapat dengan kita dan mudah untuk menerima kita. Kita kena masuk dalam dunia. Bukan kita jadi kanak-kanak, tetapi kita masuk dalam dunia dia. Macam mana cara dia? Macam mana nak berinteraksi dengan kanak-kanak? Macam mana kita nak menyampaikan sesuatu perkara? Mungkin dalam kanak-kanak dunia, kanak-kanak ini berbagai-bagai cara kita nak sampaikan. Contoh, kita boleh gunakan bahasa, menggunakan objek dan sebagainya. Contohnya. So kita kena tahu itu cara teknik, cara kita nak menyampaikan ucapan kita. So kena tahu. Okey, okay. Okey, tuan-tuan dan puan. Jelas tak jelas apa yang saya sampaikan? Jelas. Kalau tak jelas beritahu. Kadang-kadang kualiti suara okey? Okey. So kalau tak jelas ataupun ada yang terganggu dan sebagainya, beritahu insya-Allah. Aku atau ada apa-apa beritahu. Untuk kita nak sampaikan. Okey, macam mana cara kita nak menangani kegugupan kita di depan audien? Macam mana cara dia tuan-tuan dan puan? Kita berinteraksi dua hala. Jangan nanti saya cakap seorang-seorang. Kita berinteraksi dua hala. Macam mana cara kita nak menangani kegugupan kita? Tuan-tuan dan puan. Selawat. Okey. Lain? Baca bismillah. Baca bismillah. Lagi? Tarik nafas dulu sebelum bagi ucapan. Tarik nafas dulu sebelum bagi ucapan. Lagi? Doa. Cakap slow-slow. Cakap slow nanti orang tak dengar.
Very slow. Very slow macam saya ni laju kan? Laju ke saya cakap? Sedang-sedang. Sedang-sedang, okey. So dapat tak macam cara penyampaian saya, intonasi saya tadi? Adakah dapat atau tidak? Dapat. Okey Okey, cara nak menangani kegugupan ni banyak kaedah. Betul lah macam mana tuan-tuan dan puan cakap tadi. Baca doa, kita selawat, kita relax, tarik nafas dan sebagainya. Okey, yang pertama harus kita tahu untuk menangani kegugupan kita ni, kenal pasti dulu audien kita. Kenal pasti dulu. Siapa audien kita? Supaya kita tak terasa terkejut budaya dia kata kan. Bila sampai ke depan kita terkejut, rupanya orang macam ni. Wah, macam mana ni? Kan contohnya. Kenal pasti siapa dulu. Yang kedua, banyakkan latihan. Banyakkan latihan. Contohnya latihan macam mana cara kita nak buat latihan? Kita boleh duduk di depan cermin ataupun berdiri di hadapan cermin, kita bercakap. Umpama pembalikkan cahaya, pembalikkan image kita tadi di cermin tadi, kita anggap itu sebagai audien dan kita bercakap. Itu antara contohnya. Kalau kita malu dengan kawan-kawan lah, kita nak jumpa dengan kawan, nak suruh kawan-kawan komen kita bercakap depan cermin. Contoh, buat satu teks, kita bercakap depan cermin. Macam mana? Sambil tu kita rakam. Sambil tu kita rakam. Lepas tu dan kita semak balik dan rakaman kita tadi. Macam mana cara penyampaian kita. Itu antara untuk nak mengatasi kegugupan. Ataupun kita bercakap depan kawan, panggil kawan-kawan yang baik. Minah, boleh tak tengok? Aku nak cuba bercakap ni. Boleh tak tengok? Kan komen macam mana penyampaian aku. Okey, contoh. Kita boleh ajak kawan-kawan untuk praktis. Kita nak berucap. Contohnya. Boleh. Tak ada masalah. Salah satu paling baik adalah salah satu berkaraoke. Menyanyi. Itu pun adalah salah satu public speaking. Kita berkaraoke. Seorang-seorang pun tak apalah. Kita nyanyi duduk kat rumah tu dalam bilik air, kita pandai nyanyi. Kan? Untuk mengatasi. Antara salah satunya untuk mengatasi kegugupan kita. Berkaraoke. Kalau mana ada 2-3 orang yang kaki karaoke, kita pergi karaoke, kita nyanyi. Berkaraoke, tak kisah lagu apa. Betul atau tidak, ataupun pitching kita bagus atau tidak, atau sebagainya, itu cerita lain. Yang penting kita nak, yang biasakan kita nak cara kita bercakap untuk menghilangkan rasa gugup, rasa gementar kita. Dan yang seterusnya, nak hilangkan rasa gementar kalau kita duduk di stage contohnya. Kita di stage, kita nak hilangkan rasa gementar, kita boleh gunakan objek yang lain. Contoh, kita memegang pen. Contoh saya kata, contoh kita memegang pen. Kita boleh pegang pen, tapi jangan sampai cara kita memegang pen tadi menjadi tarikan kepada audien. Kadang-kadang audien kau tengok. Dia pegang. Lepas dia pusing, dia terbalikkan pen. Nanti dia akan jadi satu tarikan ke situ pula. So, kita boleh pegang sesuatu objek, tapi bukan cara untuk akhirnya menjadi tarikan ke situ pada dia. Tapi kita boleh untuk menghilangkan rasa gementar, kita pegang pen, kita pegang untuk buat tunjuk contoh dan sebagainya, kita pusing dan sebagainya untuk yang gementar. Ada setengah-setengah orang dia suka lipat kertas. Dia pegang kertas, dia lipat. Itu antara salah satu teknik untuk menghilangkan rasa gementar. Dia pegang, ambil satu kertas, dia pun lipat, lepas tu dia buka, dia lipat, dia buka, dia lipat, untuk menghilangkan sebab. Tapi jangan berterusan. Itu antara salah satu menghilangkan rasa gementar dan gugup. Seterusnya kita kena menganalisa macam saya cakap tadi. Menganalisa siapa audien kita, majlis kita majlis apa, dan diri kita juga. Kita dah bersedia ke belum? Kita analisa diri kita. Cukup tak maklumat yang kita dapat? Cukup tak fakta-fakta yang kita dapat? So cari, kita kumpulkan idea dan maklumat. Apa dia? Maklumat-maklumat yang perlu kita nak sampaikan nanti. So macam mana kita nak mengembangkan idea kita? Macam mana kita nak mengolah idea kita menjadi lebih menarik? So kita kena bijak mengatasi, kena bijak mengolah perkara-perkara tersebut supaya apa yang kita nak sampaikan tadi menjadi lebih menarik. Okey, seterusnya mengatur bahan ucapan kita. Kita susun. Macam saya kata tadi, bahan-bahan tadi, dari susunan, dari pengisian dia dan sebagainya, kita susun.
apa benda-benda. So merancang. Merancang pengenalan ucapan. Tahap permulaan apa kita nak sampaikan sebagai mukadimahnya. So kita rancang. Kita nak gunakan doa ataupun kita nak gunakan kata-kata aluan yang tertentu dan sebagainya. So kita rancang. Okey, di penutup kita rancang apa ucapan di penutup nanti.